Allahumma barik wa sallim nahmadu nusalli ala rasulil karim amma ba'. Sambungan bab adab berpuasa. Perkara kelima ialah pada masa berbuka janganlah makan terlalu banyak sehingga memenuhi perut walaupun daripada sumber harta yang halal. Kerana dengan berbuat demikian tujuan sebenar berpuasa terluput. Tujuan berpuasa ialah untuk mengurangkan kekuatan syahwat dan sifat kehaiwanan serta menambahkan kekuatan rohani dan sifat kemalaikatan. Selama 11 bulan kita telah banyak makan. Adakah dengan mengurangkan makan selama sebulan nyawa akan tercabut? Namun keadaan kita sewaktu berbuka, kita makan seolah-olah untuk menggantikan apa-apa yang kehilangan, dan waktu bersahur pula kita menyediakan diri untuk apa-apa kekurangan yang akan datang. Kita makan begitu banyak sedangkan kita tidak pernah makan sebanyak itu ketika di luar Ramadan atau sewaktu tidak berpuasa. Seolah-olah bulan Ramadan Mubarak telah menjadi musim kenduri untuk kita. Imam Ghazali rahmatullahi telah menulis bagaimana mungkin tujuan berpuasa untuk mengalahkan iblis dan mengawal nafsu syahwat itu dapat dicapai jika seorang itu menggantikan apa-apa yang dia telah kehilangan sepanjang hari pada masa dia berbuka. Sebagaimana yang diketahui, manfaat puasa yang paling besar ialah menundukkan syahwat. Ini pun bergantung kepada keadaan berpuasa tersebut, iaitu sebahagian masa berlalu dalam keadaan lapar. Nabi SAW bersabda, syaitan berjalan di dalam badan manusia melalui perjalanan darah. Tutuplah jalan-jalannya dengan berlapar. Kebanyakan seluruh anggota bergantung pada nafsu yang dibiarkan berlapar. Apabila nafsu dibiarkan berlapar, maka anggota akan menjadi baik. Sebaliknya, apabila nafsu kenyang, maka seluruh anggota akan menjadi rosak. Perkara keenam yang penting untuk diambil berat oleh orang yang berpuasa ialah perlu ada perasaan takut selepas menunaikan puasa, kerana tidak tahu sama ada puasa itu kita itu layak diterima ataupun tidak. Perasaan demikian perlu juga ada pada akhir setiap ibadat yang lain. Ini mungkin kerana ada kesilapan yang kita tidak sedar lalu kerana kesilapan itu ibadat kita dicampakkan ke muka kita, yakni tidak terima. Nabi SAW bersabda, ramai orang yang baca Al-Quran sedangkan Al-Quran terus melanati mereka. Sabda baginda SAW lagi, antara mereka yang mula-mula akan dibuat keputusan pada kiamat ialah seorang syahid. Dia akan dipanggil dan akan diingatkan kembali akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya di dunia. Dia akan mengakui semua nikmat-nikmat itu dan kemudian dia akan ditanya apakah yang telah dilakukannya untuk menunaikan hak-hak nikmat tersebut. Dia akan berkata, saya telah berjihad di jalanmu sehingga saya telah gugur syahid. Lalu dikatakan kepadanya, kamu dusta. Kamu telah berjihad supaya orang mengatakan kamu seorang pahlawan, dan itu pun telah diperolehi. Selepas itu dia diperintahkan supaya diheret dalam keadaan muka terlangkup ke bawah dan kemudian akan dilontarkan ke neraka jahanam. Auzubillah min zalik. Demikian juga seorang alim akan dipanggil, dia pun akan diingatkan kembali akan nikmat-nikmat Allah. Dan kemudian ditanya apakah yang telah dilakukannya terhadap nikmat-nikmat itu. Dia akan berkata, saya telah belajar ilmu dan ia telah mengajar orang lain dan saya telah membaca Al-Quran demi keredaanmu. Akan dikatakan kepadanya, kamu semua dusta. Semua itu telah dilakukan supaya kamu dikatakan kamu seorang alim dan itu telah diperolehi. Dia juga akan diperintahkan supaya diheret dalam keadaan terlangkup dan dilontarkan ke dalam neraka jahanam. Auzubillah min zalik. Demikian juga seorang hartawan akan dipanggil setelah ditanya tentang nikmat-nikmat Allah dan pengakuannya telah diambil, maka dia akan ditanya apakah amal yang telah kamu lakukan terhadap nikmat-nikmat itu. Dia akan berkata, tidak ada satu jalan kebajikan pun yang tidak saya belanjakan harta saya. Maka dikatakan kepadanya, kamu dusta. Itu semua dilakukan supaya kamu digelar seorang dermawan dan itu telah diperolehi. Dia juga akan diperintahkan supaya diheret dalam keadaan terlangkup dan dilontarkan ke dalam neraka jahanam. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Semoga Allah Ta'ala bagi taufik untuk kita ambil iktibar, amalkan dan sampaikan. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.